Hai, Anda bersama Cikgu Meriku at Meriku Channel. Hari ini Cikgu Meriku ingin berkongsi Geografi STPM semester 1 di bawah tajuk Alam Sekitar Manusia. Okey, tema 1 ialah penduduk. Kita lihat pembelajaran pertama iaitu konsep penduduk. Tajuk perkongsian Cikgu Meriku pada kali ini adalah penduduk sebagai ejen perubahan. Fakta yang harus dikuasai oleh calon ialah menjelaskan peranan manusia sebagai ejen perubahan melalui aktiviti sosioekonomi, iaitu yang pertama, melalui perubahan sosioekonomi, yang kedua, melalui perubahan landscape fizikal, dan yang ketiga, melalui perubahan landscape budaya. Baiklah, mari kita lihat apa maksud penduduk sebagai ejen perubahan. Penduduk sebagai ejen perubahan bermaksud penduduk yang menjadi ejen perubahan dalam alam sekitar fizikal dan sosioekonomi dalam sesebuah negara. Ini termasuklah menyebabkan perubahan sosioekonomi, yang kedua menyebabkan perubahan landscape budaya, dan yang ketiga menyebabkan perubahan landscape fizikal. Mari kita lihat secara terperinci apa perubahan yang penduduk mampu lakukan. Pertama, penduduk boleh menyebabkan perubahan sosioekonomi penduduk melalui perubahan jenis ekonomi, iaitu penduduk menentukan perubahan pelbagai jenis kegiatan ekonomi untuk memenuhi keperluan penduduk seperti makanan asasi dan kilang yang perlu dibina. Yang kedua, aktiviti penduduk boleh menyebabkan perubahan tenaga kerja, iaitu melalui perubahan jenis pekerjaan dan jumlah tenaga kerja dalam pelbagai bidang ekonomi tradisional kepada moden. Seterusnya adalah menyebabkan pembangunan sosial. Aktiviti penduduk menyebabkan pembangunan sosial iaitu melalui perubahan identiti dan tingkah laku masyarakat seperti mengubah budaya dan struktur sosial, status keuangan, mengubah cara berfikir dan juga melalui peranan media massa. Aktiviti penduduk yang terakhir adalah menggalakkan inovasi, iaitu melalui industri teknologi tinggi, teknologi telekomunikasi, teknologi pertanian moden, teknologi pembinaan, inovasi R&D, teknologi kesihatan, dan peningkatan kuantiti dan juga quality produk. Okey, perubahan kedua yang penduduk mampu lakukan adalah perubahan melalui landscape budaya, iaitu bermaksud aktiviti penduduk mampu menyebabkan perubahan. Yang pertama, perubahan pertempatan iaitu mengubah landscape pertempatan seperti jenis pola pertempatan, jenis bangunan, taburan pertempatan, transformasi desa dan juga proses bandar dan pembandaran. Yang kedua, aktiviti manusia menyebabkan perubahan pembinaan pengangkutan, iaitu melalui pembinaan lebuh raya, jalan raya bertingkat di bandar, melalui pembinaan pelabuhan, pembinaan lapangan terbang, dan juga pembinaan jalan kereta api. Terusnya, aktiviti penduduk juga boleh menyebabkan perubahan aktiviti pembandaran, iaitu pembinaan dan perkembangan bandar melalui perluasan sempadan bandar, melalui kepelbagaian kemudahan asas dan sosial di bandar, melalui kawasan perindustrian, pejabat dan gedung-gedung perniagaan di bandar. Dan aktiviti penduduk yang menyebabkan perubahan yang seterusnya adalah melalui guna tanah, iaitu melalui penerokan tanah, penerokan hutan, pantai, tanah tinggi menyebabkan landscape baru terhasil, iaitu landscape pertanian, landscape perlombongan, landscape pelancongan. Okey, perubahan yang terakhir yang penduduk mampu lakukan adalah melalui perubahan landscape fizikal, iaitu bermaksud aktiviti penduduk boleh menyebabkan perubahan. Yang pertama kita lihat dari aspek ekologi, iaitu kepupusan dan kemusnahan biodiversity flora dan fauna hutan, kepupusan pelbagai spesies pokok hutan, herba, binatang liar, serangga dan unggas hutan. Selain itu, ekosistem hutan juga terjejas dan akan terganggu. Perubahan yang kedua adalah dari aspek geomorfologi, yaitu berlaku hakisan permukaan cerun yang semakin meningkat menyebabkan struktur tanah cerun menjadi longgar, menyebabkan kegagalan cerun, gerakan jisim
tani berasid dan keadaan tanah yang menjadi kurang subur. Aktiviti penduduk juga boleh menyebabkan perubahan dari segi hidrologi, iaitu kawasan tahan hujan yang musnah, resapan air tanah menjadi semakin kurang, isi padu ekuifer kurang, mata air sungai juga terjejas dan isi padu badan air terjejas. Dari aspek atmosfera, aktiviti penduduk akan menyebabkan perubahan sehingga menyebabkan pencemaran udara, berlaku jerebu ketidakseimbangan gas di atmosfera, berlaku hujan asid, pemanasan mikro, pulau haba, kemarau, El Nino, keadaan La Nina, pemanasan global dan juga berlaku kesan rumah hijau. Adakah calon telah belajar sesuatu daripada perkongsian hari ini? Mari kita lihat objektif pembelajaran yang seharusnya dicapai. Fakta yang seharusnya dikuasai oleh calon ialah calon menjelaskan peranan manusia sebagai agen perubahan melalui aktiviti sosioekonomi, yaitu melalui perubahan sosioekonomi, melalui perubahan landscape, fizikal, dan juga melalui perubahan landscape budaya. Bolehkah calon menjelaskan konsep penduduk sebagai agen perubahan? Mari kita imbas kembali apa yang telah dipelajari, yaitu yang pertama, penduduk sebagai agen perubahan merujuk kepada penduduk yang menyebabkan perubahan sosioekonomi penduduk, yaitu bermaksud aktiviti penduduk boleh menyebabkan perubahan jenis ekonomi, perubahan tenaga kerja, perubahan pembangunan sosial dan juga menyebabkan penggalakan inovasi. Yang kedua, penduduk boleh menyebabkan perubahan landscape budaya, yaitu aktiviti penduduk menyebabkan perubahan. Yang pertama, perubahan dari segi pertempatan, yang kedua, perubahan pengangkutan, yang ketiga, perubahan aktiviti pembandaran, dan yang terakhir, menyebabkan perubahan guna tanah. Yang ketiga adalah penduduk boleh menyebabkan perubahan landscape fizikal, di mana aktiviti penduduk boleh menyebabkan perubahan dari aspek ekologi, dari aspek geomorfologi, aspek hidrologi, dan aspek atmosfera. Semoga perkongsian ini akan membantu calon untuk memahami konsep penduduk sebagai agen perubahan. Bye! Jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Don't forget to click like and subscribe.